Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majid dalam 15 minit MMTV, edisi 9 November 2023. Kita ke berita utama. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dihukum penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta ringgit di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini atas 4 pertuduhan iaitu bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram AMLA. Susulan keputusan mahkamah tersebut, beliau mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda berkuasa serta-merta sementara menunggu kes perbicaraannya selesai di mahkamah. Menurutnya, jawatan Presiden Muda ketika ini akan disandang oleh timbalannya Amira Aisyah Abdul Aziz, namun beliau akan terus membantu perjalanan parti itu di masa akan datang. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati Syed Saddiq 30 tahun bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan selain pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah pada kes pendakwaan itu. Mengikut pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan bekas penolong bendahari armada Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dengan dana berjumlah 1 juta ringgit untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana tersebut. Perbuatan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2 pada 6 Mac 2020. Pertuduhan kedua, bekas Menteri Belia dan Sukan itu didakwa atas menyalahgunakan RM110,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya antara 8 dan 21 April 2018. Bagi pertuduhan ketiga dan keempat, Syed Saddiq didakwa membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya dipercayai hasil aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Sementara itu, Peguam Haijan Omar yang mewakili Syed Saddiq telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi hari ini dengan mengetepikan keseluruhan keputusan Azhar Abdul Hamid yang mensabit dan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta ringgit dan sebatan 2 kali. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa wujud gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan parti itu dan Perikatan Nasional PN dengan menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli-ahli parlimen. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu menegaskan partinya tidak akan tunduk terhadap pakatan jahat itu dan tindakannya lebih tegas akan diambil. Menerusi satu kenyataan beliau hari ini, tindakan 2 lagi ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercanggah dengan pendirian parti. Jelasnya, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar malam ini untuk membincangkan perkembangan terbaru dan menyeru ahli-ahli Bersatu kekal tenang dan istiqamah mempertahankan prinsip perjuangan parti. Terdahulu, ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik merupakan 2 ahli parlimen terbaru daripada Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Anwar. Sebelum ini, ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman mengumumkan sokongan mereka pada 12 dan 30 Oktober lalu. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Datuk Ashraf Wachdi Dusuki menegaskan pihaknya bakal mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat kes buli berlaku dalam kalangan pelajar di Maktab Rendah Sains MARA MRSM. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata pihaknya tidak akan sesekali berkompromi dengan mana-mana pihak terlibat tanpa mengira status serta darjat berlaku. Hantaran itu dikeluarkan sebagai amaran kepada golongan pembuli di MRSM selepas tular insiden buli yang melibatkan sebuah sekolah berasrama di Perak baru-baru ini. Terdahulu, Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan semalam turut menegaskan tidak akan berkompromi dengan perbuatan buli dan gangguan seksual di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya.
Pihaknya turut mengambil perhatian tentang laporan media mengenai kes buli yang melibatkan pelajar sekolah menengah yang berlaku di sebuah daerah di negeri Perak. Kerajaan sedia memaafkan Akhbar Harakah. Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkenaan laporan yang dikeluarkan oleh Akhbar milik PAS Harakah pada 6 November lalu. Fahmi menegaskan pihak kerajaan mengalu-alukan surat edaran Harakah berhubung pembatalan kad akreditasi Jabatan Penerangan dan bersedia untuk meneliti rayuan tersebut. Tambahnya lagi, apa yang dilakukan kerajaan ketika ini adalah sebagai pengajaran kepada mana-mana media untuk menitik beratkan etika kewartawanan. Fahmi yang menjawab soalan ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri berkenaan isu kebebasan media itu turut menambah kesemua pihak media bertanggungjawab untuk tidak menerbitkan kandungan yang mengandungi salah maklumat dan mampu mencetuskan kebencian. Pada 6 November lalu, Harakah menerbitkan artikel memetik kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS, Datu Ahmad Yahya yang mendakwa kerajaan ragu-ragu dalam pendiriannya mengenai isu Palestin serta menerbitkan satu set gambar yang memaparkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan berlatar belakangkan bendera Israel manakala foto Ahmad pula mempunyai bendera Palestin di sisinya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia selepas 8 jam berada dalam kenderaan di arah Damansara, Selangor semalam. Dalam kejadian pada pukul 3 petang, kejadian berlaku berikutan ibunya menyangka sudah menghantar anaknya ke tadika. Menerusi satu kenyataan hari ini, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada pukul 3.40 petang menyatakan mangsa tidak sedarkan diri di rumah di arah Damansara. Menurutnya, hasil siasatan mendapati ibu mangsa berusia 30-an menghantar 2 anaknya ke sekolah berhampiran dan seterusnya ke tadika berdekatan untuk menghantar mangsa pada pukul 7 pagi. Namun, ibu mangsa berhenti sebentar di tadika untuk menyelesaikan urusan perniagaan dalam talian sehingga terlupa menurunkan mangsa di lokasi dan menyedari mangsa berada di dalam kereta pada pukul 3.35 petang dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut dan disahkan meninggal dunia dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Suasana mendung melatari perjalanan terakhir penyanyi Samsul Bakhtiar Zakaria atau Tia yang dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kota Raja pada pukul 10.03 pagi tadi. Kira-kira 200 rakan seperjuangan dalam industri muzik hadir memberi penghormatan kepada bekas vokalis Jin Bara itu termasuk Liza Hanim, Lan Solo, Ali Ekspedisi, Ameng, Bagio Damasutra serta bekas vokalis Jin Bara, Yabang. Selain itu, urusan memandikan dan solat jenazah disempurnakan di Masjid Kota Raja. Berita pemergian Tia disahkan isterinya Suzan Ahmad, 48 tahun, merangkap pengurus yang memaklumkan arwah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Shah Alam pada pukul 9.17 malam tadi. Suzan berkata dia sekeluarga redos selain bersyukur urusan menyempurnakan jenazah dan pengebumian suaminya berjalan lancar. Allahyarham Tia, 53 tahun, disahkan menghidap kanser hati selepas menjalani beberapa ujian termasuk imbasan sinar X, kolonoskopi dan terakhir CT scan. Berita luar negara, sekumpulan penyelidik mengesahkan kesahihan beberapa mumia yang mempunyai 3 jari bahawa makhluk tersebut bukan manusia. Beberapa makhluk berbadan kecil tersebut diklasifikasikan sebagai spesies baharu bukan manusia kerana ia tidak mempunyai paru-paru atau tulang rusuk.
Ahli Antropologi Universiti Kebangsaan St. Louis Gonzaga Ica di Peru, Roger Zuniga berkata pasukan penyelidik telah menemui 5 spesimen serupa dalam tempoh 4 tahun. Sebucuk surat yang ditandatangani oleh 11 penyelidik universiti tersebut mengisytiharkan bahawa mereka semua bersetuju bahawa mumia itu adalah nyata tetapi enggan mengesahkan sama ada ia berasal dari angkasa lepas. Terdahulu, seorang wartawan dan peminat objek terbang tidak dikenali UFO, Jamie Maussan, mula membawa mumia mempunyai 3 jari dan tengkorak memanjang itu kepada perhatian Kongres Meksiko pada September lalu. Seorang lelaki tidak berbaju dan hanya memakai seluar pendek duduk di atas jalan raya sambil menayangkan wang sebanyak RM104,656 di Tapanuli, Sumatera Utara tular di media sosial. Lelaki yang dikenali sebagai Tambok Hamonagan Huta Barat mengeluarkan wang berkenaan daripada sebuah bank berdekatan sebelum bertindak melakukan perbuatan itu di depan khalayak ramai. Huta Barat tidak mempedulikan orang ramai yang memerhatikannya, malah selepas meletakkan kesemua wang tersebut, dia melihat ke langit dan berkata, "Di atas langit masih ada langit. Apa artinya? Sudah kaya, ada lagi yang kaya." Dia juga menjelaskan wang tersebut adalah asli dan video rakaman itu telah meraih perhatian ramai. Ketua Polis Tapanuli Tengah Basa Emden Banjarnahor berkata Huta Barat telah ditahan kerana mengganggu lalu lintas dan disyaki mengalami tekanan mental. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita beralih ke berita ekonomi. Lembaga Tabung Haji TH mengambil pelbagai langkah bagi memastikan kos untuk menunaikan ibadah haji tidak meningkat, termasuk mengikat kontrak jangka panjang dengan penyedia perkhidmatan di Arab Saudi supaya harga tidak meningkat setiap tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datu Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kontrak tersebut antaranya melibatkan perkhidmatan penerbangan, penginapan dan sajian makanan untuk jemaah. Menurutnya, daripada perkembangan semasa, Arab Saudi menambah kadar cukai daripada 5 kepada 15% bermula Julai 2020 sekaligus menjadi antara punca kenaikan ketara kos haji. Kata beliau, Arab Saudi juga mengenakan pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk kebajikan dan keselesaan jemaah haji sepanjang mereka berada di Tanah Suci. Jelasnya, tabung haji sentiasa peka dengan menyemak secara terperinci kos haji yang terkesan akibat peraturan dan cukai baharu yang diperkenalkan Kerajaan Arab Saudi. Bilangan penganggur terus menurun pada September 2023 kepada 575,700 individu mencatatkan kadar pengangguran 3.4%. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pada bulan berkenaan, kedudukan tenaga buruh negara kekal dalam trend pertumbuhan positif dengan peningkatan kecil bilangan penduduk bekerja, manakala pengangguran terus berkurang selari dengan perkembangan ekonomi semasa. Beliau berkata bilangan tenaga buruh terus bertambah dengan peningkatan sebanyak 0.1% kepada 16.95 juta orang, mencatatkan kadar penyertaan tenaga buruh KPTB 70.1%. Dari segi sektor ekonomi, sektor perkhidmatan terus menunjukkan peningkatan dalam bilangan penduduk bekerja, terutama dalam aktiviti perdagangan, borong dan runcit perkhidmatan makanan dan minuman serta pengangkutan dan penyimpanan. Begitu juga sektor pembuatan, pembinaan, perlombongan dan pengkuarian serta pertanian juga mempamerkan pertambahan dalam bilangan penduduk bekerja pada bulan tersebut. Kadar pengangguran bagi belia berumur 15 hingga 30 tahun juga menurun sebanyak 0.1% kepada 6.7% dengan bilangan seramai 440,000 belia berbanding Ogos 2023 sebanyak 6.8% bersamaan jumlah seramai 439,600 orang.
Berita sukan, bergu lelaki nombor 1 dunia Aaron Chia dan Soh Woo-yik enggan meletakkan sebarang sasaran pada kejohanan badminton jelajah dunia akhir di Hangzhou, China pada 13 hingga 17 Disember depan. Sebaliknya bagi Woo-yik, ia sudah memadai jika dapat memperbaiki pencapaian edisi lalu dan melepasi saingan kumpulan. Jelasnya persaingan di jelajah dunia akhir adalah berbeza kerana membabitkan 8 bergu terbaik. Tambah Woo-yik, insentif yang diterimanya susulan memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Hangzhou, China tempoh hari akan menjadi motivasi untuk meneruskan baki saingan musim ini. Menurutnya, bagi menghadapi Korea Masters dan China Masters, dia mensasarkan untuk mara sekurang-kurangnya ke separuh akhir bagi memastikan tempat untuk ke edisi jelajah dunia akhir terjamin. Nuno Espirito Santo yang merupakan jurulatih Al-Ittihad telah dipecat selepas tewas 0-2 kepada kelab Iraq Al-Quwa Al-Jawiyah dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Keputusan itu menyaksikan Al-Ittihad mencatat kekalahan kelima dalam semua pertandingan musim ini sekaligus membuatkan pihak pengurusan mula hilang sabar dan memecat Espirito Santo. Justru tugas selaku pengendali sementara bakal digalas menolong jurulatih Hassan Khalifa dan Al-Ittihad dilaporkan akan mula memburu khidmat jurulatih baharu dalam masa terdekat. Untuk rekod, Espirito Santo membimbing pasukan itu selama 16 bulan dan berjaya membawa Al-Ittihad menjadi juara Piala Super Saudi dan Kejohanan Arab Saudi pada musim pertamanya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 10 November 2023. Jangan lupa dapatkan abar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nebrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.